sambutan Hari Kebangsaan 2023 yang begitu wow, fantastik, yang ada juga mendapat pujian luar biasa. Mana tidaknya sebenarnya tunjang belakang di sebalik segala koordinat yang penganjuran bagi sambutan Hari Kebangsaan tu juga antara individu yang perlu kita beri respect. Ya, yang memberi inspirasi. Mungkin kita semua hanya melihat kepada hasilnya. Hari ini di Malaysia hari ini kita bawakan anda Encik Roslan Nordin, iaitu pengarah artistik dan konsep sambutan Hari Kebangsaan 2023. Assalamualaikum Encik Roslan. Waalaikumsalam. Yeah. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Bagaimana perasaannya yang pertama sekali? Lega tak? Dah selesai dah? Ya. Sangat lega kan? Sangat-sangat lega. Selepas hampir kami berkampung daripada tahun sudah lagi untuk berbincang, saya ingat tahun ini kita dapat rasa kelegaan lah sikit. Ya, Alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya tertanya-tanya, persiapan untuk menyiapkan sesuatu konsep itu berapa lama waktu yang diperlukan, Cik Roslan? Proses pertamanya adalah proses idea dulu. Okey. Dalam proses idea kita berkampung di Ipoh, di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Kita ada Angkatan Tentera Malaysia, Polis Tentera Malaysia dan juga Jabatan Kebudayaan Malaysia. Kami duduk untuk mencari satu brainstorming tentang apa yang nak kita bawa pada tahun ini. Yeah. Apabila kita mendapat temanya Malaysia Madani, kita terfikir sekarang ni kita kena bawa satu wow factor kepada Malaysia Madani ini. Dia bukan aspek persembahan tetapi juga aspek kontinjen. Dan aspeknya adalah apakah yang suntikan yang kita akan beri pada rakyat untuk melihat sesuatu yang terlalu happening gitu. Jadi dalam proses inilah apa yang kita kata kita harus berangan-angan. Angan-angan tu penting. Jadi tak jadi tu kemudian. Betul, kita angan-angan ada tu, level angan-angan tu penting. Jadi apa yang kita angan-angan tu adalah prosesnya pertamanya kita lihat segi wow factor dalam sembahan. Wow factor yang keduanya dari segi pembarisan. Ini kalau kita tengok pada dalam Malaysia Madani ini, apa yang saya ucap terima kasih juga kepada Kementerian Komunikasi dan Digital yang memberi ruang dan peluang pada jabatan kami, Jabatan Kebudayaan Negara untuk menerajui konsep idea ini. Dan apa yang kita lihat sekarang ni adalah kami memberi segi aspek persembahan. Persembahannya adalah kita kena melihat sesuatu yang kita mesti memberi satu suntikan baru yang mungkin berbeza pada tahun sudah. Betul. Ini yang saya berangan, saya nak juga payung terjun kita. Siapa kan sanggup. Dan ini kita lihat, kita terima kasih. Itu adalah idea Encik Roslan lah tu. Dan kita ucap terima kasih kepada WEC 69. Dan di mana saya nampak ini terlalu cantik dan indah. Sebab utamanya kita nak membawa bendera logo Malaysia Madani itu daripada angkasa. Membuktikan mereka. Satu lainnya adalah ketangkasan mereka. Yang keduanya adalah tentang Wira Merah. Sebenarnya Wira Merah ni pada tahun sudah memang dah tak ada. Tapi kita nak Wira Merah ni diwujudkan semula. Sebab memang Wira Merah menjadi satu tunjang kepada Angkatan Tentera Malaysia. Alhamdulillah tahun ini mereka wujudkan Wira Merah dengan kekuatan baru. Di mana mereka juga ada seorang wanita membawa motor memecah MBR. Memecah Malaysia buat rekod penerjun. Menjadi tular dan dikongsi di semua itu dikongsi. platform. Menjadi satu kebanggaan kepada kaum wanita. Itu yang sebenarnya idea-idea yang kita perlukan setiap kali sambutan kan, nak nampak berbeza. Cabarannya adalah kalau tahun ini dah wow sebegini, tahun hadapan apa lagi idea yang perlu kita letakkan kan. Contohnya kalau antara segmen yang paling diberi perhatian adalah payung terjun lah. 69 Komando PRM, tepat kan, terjun tepat pada ketinggian 4,000 meter. Ya, lebih kurang 4,000 meter. Itu adalah antara yang mungkin perlu diberi penekanan. Yang pertamanya dia mempunyai satu cabaran. Cabarannya adalah mereka menerjun dalam keadaan cuaca yang jerubu ketika itu. Dan mereka mesti harus melihat pada ketangkasan. Tapi apa yang saya lihat WEC 69 ini satu pasukan yang cukup kental. Dan mereka terjun itu mengikut kepada jadual keadaan cuaca yang memang ada palangan. Kalau kita tengok kalau hujan dia tidak terjun. Tapi semalam saya melihat prosesnya tepat dan masanya jangka masa pendek, hanya perlukan lebih kurang 4 minit untuk terjun sampai ke bawah. Dan ini satu ketangkasan yang padu daripada PDRM yang saya rasa memang angan-angan kami itu memang menjadilah. Sebab saya kata kalau kita nak buat satu proses untuk Hari Kemerdekaan, kita perlu berangan-angan. Angan-angan itulah perlu kita terjemahkan. Dan tahun depan kena banyak lagi angan-angan. Angan-angan jadi mimpi dan mimpi jadi realiti. Baik, Cik Roslan juga kami tahu Cik Roslan sebenarnya dah lebih daripada 20 tahun jadi berbekalkan kepakaran dan juga kemahiran yang dilakukan kan. Jadi dia menjadi seorang orang OKU yang pertama. Ini yang paling saya rasa luar biasa mengarah sambutan Hari Kebangsaan, iaitu sangat besar skalanya. Jadi mungkin ada apa-apa kekangan daripada segi fizikal ataupun mungkin faktor-faktor lain? Dia prosesnya adalah, dulu saya tak OKU, tahun ni saya OKU. Dan menjadi OKU yang pertama lah mengarah sebab sepanjang 66 tahun tidak ada OKU yang mengarah untuk konsep artistik. Semuanya orang semula termasuk dengan saya. Tahun ni saya rasa gini, sebab ini adalah proses healing. Bila kita meletakkan diri kita negative side, kita tak akan bergerak dari segi positive side.
Jadi healingnya bagi saya adalah selagi cabaran itu ada bagi saya, selagi minda dan otak kita ini masih diguna pakai, tidak ada masalah. Dan fizikal itu ada nombor 2. Sebab itu kalau orang tanya saya rasa fizikal itu nombor 2. Bagi saya selagi saya masih diperlukan dalam aspek pemikiran. Sebab idea tidak datang daripada fizikal, idea datang daripada pemikiran. Dan pemikiran itu bukan sembarangan yang kita dapat. Yang ini yang susah kita nak pertonjolkan. Kadang-kadang idea itu lebih berat daripada menulis. Idea itu lebih berat daripada melaksana dalam bentuk physical side. Tapi idea yang berat inilah yang bagi saya adalah salah satu anugerah yang saya terima, yang saya rasa yang boleh saya terjemahkan, yang tidak akan jadi halangan. Dia menjadi satu proses healing bagi saya. Ya, proses healing bagi Encik Rosnan. Turun setiap kali raptai? Ya. Saya turun setiap kali raptai. Yang pertamanya kita menjaga waktulah. Waktu katalah kita memberi masa 2 jam setengah. 2 jam setengah itu kita kena habiskan. Sebab yang pertama cabaran bagi kami adalah penutupan ruang udara. Kita mesti habiskan persembahan udara tu jangan lebih daripada 10.30. Betul. Sebab 10.45 ruang udara akan dibuka balik. Jadi kita menjaga setiap detik masa itu kami kawal. Kami kawal dan kita akan kawal dan kita akan baiki dalam postmortem. Dan setiap malam kita akan ada postmortem yang akan diketuai oleh KSU Kementerian Komunikasi dan Digital Datuk Fauzi. So kita rasa itu yang kita dapat yang dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan kami sebagai di Jabatan Kebudayaan ini adalah mencurahkan idea. Idea untuk mengawal. Baik. Jadi mungkin Cik Roslan boleh kongsikan kami satu sisi yang rakyat Malaysia atau penonton Malaysia hari ini tidak tahu tentang secara keseluruhannya untuk menjayakan sambutan Hari Kebangsaan ini. Sebenarnya nak menjayakan ini orang nampak laksananya hebat. Tapi proses nak buatnya susah. Kita kekangan kita adalah yang pertamanya contohnya lah. Dulu kita memang ada formasi pelajar. Satu masa kita dilanda oleh keadaan jerubu yang panas yang tak membenarkan belajar. Dia kita tolak. Dan saat akhir kita terima balik. Yang proses akhirnya proses latihan mereka itu memerlukan latihan berbulan-bulan kalau yang jadi informasi. Kita dapat terima saat akhir sebulan 2 bulan. Itu pun cabaran bagi saya. Yang keduanya cabaran bagi kami adalah bila proses kita nak memilih kontijen. Kontijen ini pun kita memilih ini adalah berasaskan kepada apa yang nak diterjemahkan dalam Malaysia Madani. Contoh kalau tengok dalam kontijen yang ada sekarang ni, kontijen telco, kontijen perban, kita ada kontijen masyarakat madani. Ini adalah kontijen besar. Dan kita nak mengumpul kontijen, alhamdulillah dengan apa yang diselaraskan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, kita dapat menerima kontijen-kontijen. Orang nampak cantik ya kontijen, tapi orang tidak tahu cabaran di sebalik itu. Contohnya proses latihan kita nak mengawal masa, kita perlukan kontijen itu datang dengan sepenuhnya ahli. Kadang-kadang kita ada masalah, ada 50 orang datang dalam masa latihan. So benda-benda itu memberi cabaran bagi kami untuk mengawal masa. Sebab saya dan juga Angkatan Tentera Malaysia, kami mengawal tentang masa perbarisan. Dan alhamdulillah apa yang diselaraskan Angkatan Tentera Malaysia itu memang terbaik bagi kami. Okey. Jadi bagaimana dengan pandangan daripada yang pembikin cerita itu sendiri melihat kepada sambutan Hari Kebangsaan ini? Adakah berpuas hati keseluruhannya? Dengan pencapaiannya? Saya masih lagi bukan berpuas hati. Saya rasa masih lagi perlu ada penambahbaikan pada tahun hadapan. Sebab kami kena cari sesuatu wow factor yang untuk menarikkan lagi acara tersebut. Contohnya tahun ini. Kenapa saya memilih lagu Kurit Kundi dalam persembahan? Kalau tengok Kurit Kundi. Sebab bila saya mendapat temanya Malaysia Madani, saya memikir bahawa Kurit Kundi ini mempunyai salah satu roh jelmaan Malaysia Madani. Sebab terkandungnya pelbagai bahasa, pelbagai budaya dalam persembahan tersebut. Dan ini yang kita gegarkan di dalam awalan untuk menampakkan impaknya. Contohnya segi aspek busana, budaya, aspek nilai. Kita terjemahkan juga di segi aspek lagunya dan kita terjemahkan aspek mewakili semua masyarakat kaum. Ini yang kita nak lihat. Jadi ini sebenarnya bagi saya sebenarnya bukan cabaran, tapi untuk akan datang mungkin saya perlu memikir angan-angannya lagi. Angan-angan lebih lagi. Okey, Cik Rosnan, terima kasih banyak-banyak. Ini satu yang cukup berharga buat kami. Dapat melihat sendiri siapa di sebalik pembikinan segala persembahan. Pengarah artistik dan konsep sambutan Hari Kebangsaan 2023 Encik Rosnan Nordin merupakan individu yang berstatus OKU pertama mengendalikan sambutan yang begitu besar begini. Terima kasih, syabas tahniah. Dan perkongsian saya rasa sangat-sangat memberi inspirasi kepada kami semua. Terima kasih Encik Rosnan. Sudi kongsi bersama kami dan kita akan sentiasa menantikan angan-angan yang menjadi realiti tahun hadapan. Baik.